Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, insyaAllah malam ni saya akan cuba kupas. Okay, saya akan cuba bantu anda untuk yang ada masalah gastrik, masalah GERD. Okay, tapi sebelum tu kalau yang dah follow ni boleh test suara ada jelas tak? Okay, kita nak tengok untuk nak bantu ni insyaAllah kita akan cuba bantu seramai mungkin insyaAllah. Bukan target orang Semtani je, bukan target orang Kelantan je, tapi kita target insyaAllah seluruh Malaysia. Siapa ada masalah ni sebenarnya bukanlah masalah yang tak ada solusi, tapi insyaAllah anda akan ada solusi yang terbaik insyaAllah. Pun begitu, dan kita dah test, bukannya orang pertama baru kita buat, bukan try and error lagi. Dan teknik ini sebenarnya telah di-apply daripada saya sendiri daripada umur 17 tahun waktu saya sakit, dan saya bantu lagi lebih ramai insyaAllah. Ini tahun ke 15 saya dalam dunia perubatan insyaAllah. Jadi hari ni saya cuba kupas macam mana gastrik berlaku. Okay, bermulanya gastrik, lepas tu apa lagi, next jadi apa, ketakutan, anxiety. Okay, apa lagi, next selepas ketakutan tu apa lagi berlaku, next jadi kemurungan. Okay, benda ni kita kena cuba atasinya daripada awal. Okay, saya akan cuba benda ni teknik tradisional, dan macam mana sains pun punya diorang punya teori insyaAllah. Kita akan cuba compare kan, dan solusi dia sebenarnya hampir sama. Hampir sama, cuma ubatannya saja yang beza. Okey, ubatan dan teknik merawat sahaja yang beza. Tapi daripada segi teori, daripada segi macam mana benda ni berlaku dan macam mana benda ni terus merebak dan lebih teruk adalah benda yang sama sahaja simptom dia. Okey, boleh? InsyaAllah. Okey, pertama sekali bab gastrik. Okey, kita cerita bab gastrik. Ramai orang sakit gastrik. Okey, cerita pasal gastrik. Okey, sakit dada, tak boleh nafas, rasa apa tu, berat belakang, makan rasa macam terlekat kat tengah-tengah dada. Jadi benda ni adalah semua simptom-simptom gastrik. Okey, simptom dia adalah sebiji dan sejibit macam orang kena jantung. Tu biasanya kalau yang kena tu dong sangat-sangat takut, sakit dada macam nak mati. Cakap okey, aku nak mati dah ni, aku sakit dada. Aku dah sakit dada sekarang ni. Okey, aku kena pergi hospital. Lepas tu pergi check hospital. Last hospital cakap okey, boleh balik. Check ECG semua, okey, normal. Check semua, okey, semua normal. Tapi last kita balik dengan hampa. Okey, pun begitu kadang-kadang doktor yang prihatin, dia akan bagi juga ubat supaya yang sakit ni tak rasa kecil hati. Aku datang jauh-jauh, aku datang tengah malam, aku datang pukul 4 pagi ni hospital ni, kecemasan ni, tapi kau suruh aku balik macam tu je. Okey, nampak tak? Jadi ini mainan gastrik tau. Gastrik ni adalah benda yang kita rasa biji macam jantung, macam nak mati dah, dia punya sakit dia tu, susah nafas. Tambah-tambah yang kena heartburn. Okey, tambah-tambah yang rasa heartburn tu, macam hati terbakar tu. Okey, itu yang menyebabkan ramai panik. Okey, kita ringkaskan cerita dia. Okey, mana kita ringkaskan terus. Okey, macam mana berlakunya gastrik. Okey, orang nak cerita salah makan, apa lagi, tersalah makan apa, makan terung, makan pedas, apa lagi, sebab tu. Okey, makan tak pantang. Okey, sebenarnya bukan tu semua. Okey, gastrik berlaku adalah sebab sendiri. Sebab sendiri macam mana? Masa makan dia hancur. Okey, masa makan hancur. Pagi-pagi mesti makan awal. Terbaik sekali bila kita makan, okey, makan ialah seawal 2 jam selepas bangun tidur. 2 jam sebelum, okey, selepas bangun tidur. Okey, sebelum 2 jam selepas bangun tidur. Okey, faham? Maknanya bangun pukul 5. Okey, bangun pukul 5, sebelum pukul 7 sudah makan. Okey, kena jelas. Okey, gastrik ni
Kalau cakap orang tanya saya, Ustaz, saya kena gastrik, apa saya nak buat? Apa saya nak pantang? Okey, pantang pertama, makan awal. Konsep puasa kena pakai. Okey, puasa, macam mana awak puasa, awak boleh makan pagi. Okey, time puasa awak boleh makan nasi. Okey, pagi awak boleh makan nasi, tapi kenapa time biasa awak tak boleh makan nasi? Untuk Ramadan awak boleh makan nasi, tapi untuk biasa ni tak boleh makan nasi. Itu sebab bulan Ramadan okey je. Orang gastrik ni boleh puasa dengan cantik. Tapi kenapa lepas puasa kena tu. Sebab kan ialah waktu makan pagi kita. Okey, nampak jelas setakat ni. Makan pagi mesti jaga. Okey. Next, apa makan? Okey, apa nak kena makan? Okey, elakkan. Ini stop. Okey, stop terus. Ialah mi kuning. Okey, mi kuning. Kenapa saya cakap? Setakat saya pengalaman di 2 tahun di Sabah ialah kebanyakan kita marahin, okey, rakyat-rakyat biasa ni yang mampu, mungkin itu yang paling murah. Okey, itu yang paling murah, paling senang nak dapat, dia makan mi kicap. Okey, jadi menyebabkan kebanyakan, saya boleh cakap lah, mungkin 10, kalau 10 yang kena 10 kawan kita, 6 orang gastrik, 4 orang dia cakap angin, tapi sebenarnya tu lah tanda gastrik juga. Okey, kena jelas macam mana benda berlaku. Okey, pantang mi. Makan pagi mesti nasi. Usahakan apalah jenis nasi, tak terpulang. Okey, nak nasi apa? Nasi goreng, nasi apa? Nasi putih, apa? Semua kena makan. Okey, jelas. Yang penting nasi. Sebab ini untuk kekuatan kita. Okey, untuk kekuatan energi untuk satu hari. Katakanlah kita makan pagi dan tengah hari tak sempat makan, masih lagi okey. Yang penting kita makan nasi tu, insya-Allah lapar kita boleh tahan mungkin sampai jam 3, jam 4 pagi. Okey, jelas. Okey, ini diet yang betul, cara yang betul untuk makan. Okey, beres setakat ni. Okey, kita selesaikan masalah gastrik dulu. Macam mana cara dia nak selesai? Okey, macam mana nak selesai? Ialah pagi tadi. Pagi tu kena makan awal. Jelas. Okey, saya nak cerita sebenarnya yang paling besar dalam masalah gastrik ni, bila sangat kita kerap sangat berlaku sakit yang teramat-amat. Seolah-olah macam bila kena tu macam seolah macam nak mati tau. Bila dah kena tu seolah macam ini hayat aku yang terakhir. Okey, ini hayat aku yang terakhir. Jadi apa patut kita buat? Itu sebabnya berlaku ni benda ni. Kita jadi takut, sangat-sangat takut. Ni dipanggil anxiety. Okey, apa-apa pun. Okey, senang ni nak kena anxiety. Tiba dia tu dah okey. Okey, tanda-tanda anxiety ni, dia ni sebenarnya kita tengok semua normal. Tapi bila dia search Google tengok orang sakit, orang kena langgar aksiden, tiba-tiba dada dia panas, lepas tu berdebar-debar, terus masa datang sakit kepala. Nampak? Ini tanda anxiety. Dia tengok benda sesuatu pun dia dah rasa sakit. Okey, ini panggil anxiety. Okey, apa lagi? Orang anxiety apa lagi berlaku? Dia tak boleh jumpa orang ramai. Dia rasa kalau pergi masjid, kalau orang ramai tu macam orang nak penyek dia tau. Orang rasa duduk sorang-sorang. Okey, dia suka duduk sorang-sorang, duduk sendiri. Ini menyebabkan kemurungan. Kalau dia biarkan, ni akan menyebabkan kemurungan. Apa lagi? Anxiety, kita cakap benda tu kadang-kadang kita banyak fikir pada benda-benda negatif tau. Okey, contoh dia tengok macam, okey, dia tengok macam motor Mak Jun tau. Dia tengok motor Mak Jun, dia cakap, benda tu positif tau. Benda tu positif, tapi orang anxiety ni dia buat karangan negatif. Okey, Mak Jun ni okey. Mak Jun ni sebenarnya ubat untuk apa? Gastrik. Tiba-tiba tengok, kan ada steroid. Kan nanti mati. Okey, kalau dah makan nanti terbakar jantung, nanti rosak buah pinggang. Okey, nampak tak anxiety tu? Dia buat karangan yang negatif. Okey, ini buat karangan negatif pada benda yang tak ada masalah pun. Okey. Saya buat contoh tadi pun. Okey, dia tengok kalkulator. Okey, tengok kalkulator. Okey, tengok kalkulator. Okey. Tapi dia punya karangan apa dia? Nanti kalau dapat dekat pencuri ni,
Nanti senang lah nak merompak. Boleh ada kira berapa banyak untung dia merompak. Nampak tak? Benda tu bagus. Tapi disebabkan anxiety punya cerita, dia cerita benda tu tak masuk akal. Okey, melebihi ke depan. Okey, jelas. Kita nak jelas macam mana simptom dia. Okey, sebenarnya daripada segi sains, dia panggil apa dia? Anxiety ni sebenarnya berlaku ialah dia panggil fight fly mechanism. Okey. Dia ibaratkan satu badan seorang, okey, kita jumpa dengan seekor singa. Okey, fight fly mechanism. Fight and fly mechanism. Okey. Dia sama ada dia lawan ataupun dia lari. Ini mekanisme yang berlaku badan kita. Okey. Dan badan orang yang anxiety ialah ia sentiasa bersedia macam orang tu ready nak lari dengan singa tau. Okey, guru saya cakap dia ibarat macam seekor singa duduk depan kita. Okey, seekor singa duduk depan kita. Okey, bila berlaku fight and flight mechanism ni ialah darah daripada badan semua pergi ke tangan, semua pergi ke kaki, semua pergi ke kepala. Okey, kenapa jadi macam tu? Okey, bila fight and flight mechanism ni, dia bila dia kadang takut, dia akan semua hantar kepada anggota-anggota yang dia buat untuk dia lari. Sama ada dia lari ataupun dia lawan balik singa tu. Okey, ataupun dia defend badan dia. Okey. Nampak? Okey, macam mana disebabkan anxiety ni, gastrik dia lagi teruk. Kadang-kadang dia dah makan ubat pun. Dia dah makan ubat gastrik pun. Dia dah makan ubat. Dia dah makan makjun. Dia dah pakai ubat gestar. Minyak gestar. Tapi masih juga kena. Okey, apa berlaku sebenarnya? Dia berlaku ialah disebabkan dia punya anxiety tu datang. Okey, anxiety bila datang, semua darah pergi ke tangan. Semua darah pergi ke kaki dan kepala. Okey, kena ingat. Kat perut ni tak ada. Darah tu hilang. Kurang. Okey. Apa kaitan ni pula? Apa kaitan dengan gastrik pula? Okey, bila darah tu kurang, okey, sebenarnya dalam usus kita ni ada satu mekanisme yang menahan makanan yang boleh merosakkan sistem tubuh. Contoh, kita makan pedas, kita makan masam, apa lagi? Kita makan benda berminyak. Okey, disebabkan kerap sangat kita berlaku standby. Okey, ready untuk lari tu. Okey, kerap sangat anxiety tu. Apa berlaku? Badan kita kurang darah. Okey, disebabkan kurang darah, mekanisme yang menahan makanan tu dia jadi menipis. Disebabkan kurang darah tu sendiri. Okey, jelas. Bila kurang darah di dia punya usus tu, dinding perut dia tu, hari-hari makin nipis, hari-hari dia layan takut dia, lama-lama perut dia jadi rosak. Okey, jelas. Okey, benda ni berlaku. Okey, dia rosak. Jadi, okey, kejap saya jawab. Okey, dan benda ni berlaku, okey, disebabkan asid tu banyak sangat dia punya berlaku kerap sangat kita buat berlaku pada badan kita kekat standby, lama-lama usus tu rosak. Okey, jadi berlaku sekarang ni, pertama sekali untuk nak selesaikan benda ni. Okey, macam mana kita nak selesai anxiety ni? Okey, pertama sekali, ubat awak adalah apa yang awak percaya. Okey, pertama sekali awak kena sentiasa duduk dalam grup yang positif, grup yang dipantau, grup yang orang-orang yang dah pulih. Okey, baik, awak cakap, okey, saya dah pantang, saya dah sembuh. Okey, saya dah pantang, saya dah sembuh. Tapi kenapa saya kena juga? Okey, sebenarnya untuk pantang, awak defend saja. Okey, untuk pantang, kalau awak cakap awak pantang, okey, saya pantang minyak, saya pantang ni, saya pantang ni. Okey, saya tanya awak dah boleh makan benda yang bising-bising tak lepas tu? Okey, ini pantang. Pantang maknanya awak akan pantang 20 tahun. Tapi kalau awak rawat, insya-Allah 1 bulan awak rawat,
InsyaAllah next month awak dah boleh makan apa yang awak nak. Okey, ini saya tekankan. Benda ni sebenarnya kena rawat. Okey. Nampak jelas? Okey, next. Okey, duduk grup yang bagus. Dapat nasihat orang yang dah berpengalaman. Okey, dapatkan nasihat orang yang dah pengalaman dalam dunia gastrik. Jangan orang cakap, jangan main Google. Senang ceritanya jangan main Google. Kena tengok dia punya background dia. Berapa orang dah pulih sebab dia. Berapa orang dah pulih sebab dia. Kena tengok dia punya latar belakang dia. Siapa yang dia dah rawat. Berapa orang yang dah sembuh. Kita tengok. Okey. Apa lagi? Anxiety ni sebenarnya ialah kita punya apa tu, next untuk penyebab kita pulih juga, kita kena jelas. Okey, kita kena jelas apa yang kita nak. Okey. Kita kena jelas dengan apa yang kita nak. Okey, contoh anxiety macam ni. Kalau setakat saya cakap, okey saya nak sembuh sebab saya nak rehat, saya nak okey macam dulu. Okey, ini dia panggil tak kuat energi nak tarik untuk sembuh. Kalau orang tanya, kalau awak sembuh ni awak nak apa-apa? Saya nak sembuh macam dulu. Ini adalah semangat yang tak cukup kuat untuk awak sembuh. Tapi awak kena buat satu reward. Bukan satu apa? Anxiety ni bukan satu, okey next aku nak rehat, aku nak sihat macam orang dulu. Okey? Tapi sebenarnya kita kena ada satu reward. Okey? Macam siapa lagi? Sini kita ni Kak Iza, okey? Kak Rahaiza, siapa lagi? Adatin, okey? Berapa orang lagi? Dia orang letak target. Okey, kalau aku sembuh, aku nak pergi jalan kat mana? Okey? Aku next kalau aku sembuh aku nak pergi Kundasang. Next aku sembuh aku nak pergi Bandung. Reward yang menyebabkan kita punya excited nak capai benda tu. Kalau setakat aku nak sembuh, aku nak beli gelang emas. Aku sakit pun boleh beli gelang emas. Faham tak? Sekarang ni benda tu memerlukan kita duduk kat sana. Barulah kita boleh sembuh. Faham? Contoh, kalau nak pergi jalan, maknanya aku kena sembuh baru boleh pergi. Faham setakat ni? Kalau aku sembuh, aku nak beli gelang emas, aku nak beli jam baru, aku nak beli baju baru. Tak payah. Tak jadi. Sebab ini tak akan membantu untuk sembuh. Okey? Baik, jelas. Jelas setakat ni. Okey, next. Apa lagi yang boleh rawat untuk orang gastrik, untuk orang anxiety, ialah hapuskan dendam lama. Dendam lama, mungkin awak sebelum ni kena bully. Mungkin waktu awak belajar dulu kena bully. Mungkin waktu awak kerja dulu. Jadi benda-benda ni menyebabkan awak punya anxiety tu berlaku. Ialah anxiety ni adalah sebenarnya dendam lama yang telah berlaku pada badan secara berterusan. Okey? Secara berterusan tu dia kena lagi. Next menyebabkan dia jadi benda tu berlaku dan menyebabkan ada anxiety berlaku pada diri dia sendiri. Okey? Pertama, lepas tu next, maafkan. Cara solusi dia maafkan. Maafkan siapa yang pernah zalim aku, siapa yang tak percaya aku sakit dulu, siapa yang pernah buat aku sakit hati dulu, maafkan. Okey, jelas. Jelas setakat ni. Okey, dia adalah, dan bila anda anxiety, anda sebenarnya mengundang beberapa gangguan lain. Okey, anxiety ialah mengundang, dia semacam gam tau. Okey, orang yang ada anxiety ni ialah semacam gam. Dia merangkap, okey, menarik apa-apa yang anasi-anasi yang boleh menyerang dia. Orang yang ada anxiety senang kena sihir. Kalau orang sihir pun, saya ingat sihir dia setakat main ludah je, dia memang kena sihir. Sebab memang dia ada anxiety pun. Okey, dia dah ada tapak untuk gangguan masuk. Okey, next apa lagi? Sihir tu senang. Apa lagi? Penyakit-penyakit yang lain berlaku pun senang. Okey, tanda-tanda anda masih ada anxiety. Pertama apa dia? Mata hitam anda akan besar. Mata hitam saya kecil dah. Okey, mata hitam kita akan jadi besar. Okey, mata hitam kita akan jadi besar. Apa lagi? Okey, bila bercakap, habis perkataan terakhir,
Mata hitam anda akan bergerak. Okey, ini anda adalah orang anxiety. Okey, tanda yang ketiga, apa dia? Bila dia bercakap, dia tak duduk diam. Okey, dia bercakap tapi dia punya okey, dia tak ada confident. Dia nak bercakap dia tak confident. Dia nak bergerak je kerja dia. Okey, nak bergerak, okey bergerak macam ni. Pening, kita duduk tepi dia pun rasa pening. Okey? Ini adalah tanda dia. Okey, tadi mata, saiz mata, pegang rakam mata, pegang rakam badan. Jadi benda ni tak boleh nak sembunyi. Okey, kalau datanglah saya pun, kalau anda tak beritahu pun, 3 tanda ni memang tak boleh nak sembunyi. Ini automatik berlaku pada badan. Jadi insya-Allah. Okey, next. Habis cerita bab gastrik dengan anxiety. Okey. Untuk yang masalah yang sendawa dan sesak nafas. Okey. Sendawa sesak nafas sebenarnya kalau tengok dalam video dalam page ni, sebenarnya dah ada caranya. Okey, untuk urut sendiri. Boleh urut sendiri di bahagian dada kiri. Okey. Dan sesak nafas boleh urut di pusat. Terbaik sekali kita boleh pakai juga inilah, boleh pakai minyak gesta untuk lebih cepat, sebab ada bahan yang dalam minyak gesta ni apa tu, dalam minyak gesta ni kita ada bahan untuk melembutkan otot-otot yang masalah. Okey, dan insya-Allah untuk perempuan kita ada ubat khas dia, dan dia boleh makan sebelum tidur dengan bangun tidur untuk lawaskan dia. Dan okey, sebelum tu saya akan beritahu untuk contoh macam mana kalau kena sesak nafas. Okey, sesak nafas, mereka yang kena sesak nafas ataupun heartburn, berlaku heartburn, sebenarnya jangan panik, anda boleh bantu dia orang. Okey, anda boleh bantu dia orang. Okey, pertama sekali yang terbaik kalau ada minyak gesta lah. Okey, kalau ada minyak gesta, boleh sapu terus dekat dada kiri dia. Sebab dia akan attack dada kiri. Okey. Dia akan attack dada kiri. Okey. Dada kiri akan attack dada kiri. Jadi, next kita pakai minyak ni. Okey, cara dia ialah ambil di bahagian ketiak ni. Okey. Bahagian ketiak ni kita just ambil setapak tangan daripada ketiak antara puting dengan ketiak ni. Okey, letak di tengah-tengah. Okey, letak di tengah-tengah, tekan dan pusing. Okey, dengan bismillahirrahmanirrahim. Okey, pusing. Okey, pusing. Okey. Yang kena urut tu jangan kau tahan nafas. Tarik nafas. Okey, tarik nafas. Masa urut tu kau tarik nafas. Okey, tarik nafas, yang tu urut. Okey, insya-Allah. Okey, next. Okey, step kedua ialah kalau ada minyak tu sapu dulu, tapi kalau tak ada pakai buat je mana ada. Okey, pertama sekali, okey, yang kedua ialah pusat kiri dan kanan. Okey, caranya tangan sebelah tekan, tangan yang satu lagi pegang dan tarik turun. Okey, kiri dan kanan. Okey, next, pusat, tarik dan turun. Okey, ini untuk membantu, insya-Allah dia sangat-sangat membantu untuk masalah yang masalah sesak nafas dan masalah sesak nafas dengan macam terlekat di dada tu. Jadi saya harap dapat membantu anda, insya-Allah. Kalau mereka yang masih berminat, boleh follow kita punya group. Kita akan pantau sampai anda sembuh, insya-Allah. Okay, kita akan pantau cara pemakanan anda, cara kehidupan anda, lifestyle, macam mana boleh kena benda ni. Okey, macam mana benda ni boleh kita atasi sampai anda pulih, insya-Allah. Dan kita target kita ada dalam grup kita sekarang dalam 150 orang lebih kurang. Alhamdulillah, saya boleh cakap lebih kurang dalam 60% dah sembuh. Dan diorang invite lah geng-geng yang baru, mereka-mereka yang baru yang masih lagi dalam proses untuk mencari-cari macam mana anda boleh keluar daripada masalah ni, keluar daripada masalah gastrik. Dan saya cakap, senang cerita, 10 daripada kawan kita, 6 adalah orang yang gastrik. Okey, 6 yang gastrik. Cuma diorang cakap, diorang istilahkan badan dia angin. Sebenarnya itulah tanda-tanda gastrik. Dan ada 50 lebih tanda untuk orang yang masalah gastrik ni. Jadi kita ingat, kita cuba-cubalah. Jadi mana yang ada dalam yang tengok live ni, boleh share-share pada kawan-kawan yang ada masalah gastrik, dan kita cuba bantu dia sampai dia sembuh, insya-Allah.